Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu selagi mana kaum itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, kerana banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, kerana banyak melimpahkan rezekinya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa seperti biasa kita berselawat setiap hari, selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada salam kita kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda dan juga kepada golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar? Kami di Iatamah mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api nerakanya, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa, sebelum saya meneruskan IB Live ni, ajak kawan-kawan, saudara mara, sahabat handai kongsikan dan like ataupun komen di bahagian bawah live kami ni, agar kita membantu kita dalam melakukan perkara kebaikan. Mudah-mudahan perkongsian kita ni mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita doakan agar pahala itu berpanjangan sampai hari kiamat. Dan juga jangan lupa kalau ada sebarang pertanyaan, bolehlah komen di bawah ataupun link dah kami sediakan, komen, dan insya-Allah kita akan cuba bantu sebaik mungkin, insya-Allah. Okey, baik, sebelum saya meneruskan IB Live saya ni, saya ingin kongsikan dulu struktur IB Live saya untuk tuan-tuan puan-puan di luar sana lah, seperti biasa. Yang pertama, saya nak kongsikan tajuk hari ni yang saya kira menarik, iaitu tajuk yang ada relevan dengan diri saya, dengan bisnes saya, dan juga tuan-tuan puan-puan saya yang dah berbisnes ataupun yang merancang untuk berbisnes, iaitu
Okey, baik. Sebelum tu ajak kawan-kawan join group FB kami, FB AR Tamar, ataupun join itu page AR Tamar, join juga group FB group kami iaitu Nak Sihat, yang mana dua-dua ni kita ada bagi buku percuma, e-book percuma yang berkaitan dengan kesihatan kita lah. Dan juga dalam grup ni banyak perkongsian-perkongsian yang saya kongsikan, saya sharekan berkenaan dengan kesihatan, yang mana artikel-artikel yang saya dapat daripada luar negara dan juga dalam negara, jenis-jenis perubatan kesihatan yang berkaitan tentang kita, kesihatan kita, yang mana saya kongsikan untuk pengetahuan kita bersama-sama. Boleh boleh? Okey, baik. Uh, sebelum saya nak meneruskan bilas saya ini, seperti biasa saya nak perkenalkan diri saya kepada tuan-tuan dan puan yang di luar saya belum mengenali saya. Nama saya Abdul Rahman bin Muhammad Noor. Kami daripada perniagaan AR Tamar, yang mana kami ni merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk dari Al Hijaz Smart International Sdn Bhd, yang mana uh, uh, salah satu produk yang kita nak kempen untuk bantu orang luar sana, ataupun yang keduanya kita nak bantu orang tingkatkan pendapatan melalui dropship tanpa modal kami, iaitu ni produk kesihatan Pati Ajwa. Produk kesihatan Pati Ajwa atau produk kesihatan kurma Ajwa. Ini produknya. Dia ini packaging ni lah, dan ada certification pengilangan GMP sana, dan mesti dia ada tulisan, dia produk ni mesti ada sijil. Kalau tidak, kita tak boleh diniagakan, salah dari sisi undang-undang. Baik, dan ini packaging dia tadi packaging dia, ini botol dia, botol keras botol keras dia. Dan ini pati dia daripada luar lah, kita tengok gelap pati kurma Ajwa, tak ada bahan-bahan campuran, semata-mata pati daripada kurma Ajwa. Dan ini dia dah disealkan lah, botol ni dah sealkan. Dan saya nak kongsi sikit dia bercakap dengan produk kesihatan Pati Kurma Ajwa ni tadi, iaitu saya sendiri dah konsisten sebenarnya gunakan produk Pati Ajwa ni, produk kesihatan Pati Ajwa ni. Dan apa yang saya kongsikan sini ialah kita ni kadang-kadang bila kita bekerja kan, terlalu lama kita bekerja, especially bila kita duduk terlalu lama depan komputer, jadi kita akan rasa cepat exhausted, kita cepat rasa penat, mata kita rasa cepat letih, dan juga kadang-kadang badan kita jadi lesu, dan emosi kita pun mempengaruhi jugalah kan. Jadi faktor-faktor tu menyebabkan kita bila kita tidur tu, pertama kadang-kadang suka payah nak tidur, walaupun kita masuk tidur awal, susah nak tidur. Ataupun bila kita nak bangkit tu, bangkit awal sebelum subuh, ataupun kita bangkit waktu subuh, bila kita bangkit tu kadang kita rasa macam berat badan tu. Jadi tapi apa yang saya nak cerita sini ialah semenjak 2 menjak 3 menjak saya gunakan konsisten Pati Kurma Ajwa ni, saya rasa badan saya segar sebenarnya, alhamdulillah, atas anugerah itu. Dan juga bila kita bangun tu, kita tak cepat rasa malas nak bangun lah, rasa macam berat dia, tak selesa, tak mudah saja kita bangun, cegah saja, alhamdulillah. Dan juga kita sihat, alhamdulillah. Dan juga bila kita contoh nak masuk tidur tu, kita cepat je tidur, mudah je kita membaring, kita baca-baca, ikut sunnah semua, dan kita terus tidur. Itu senang, mudah je kan. Okay, baik. Itu testimoni dulu saya sendiri, personal dulu saya sendiri. Dan juga kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan, perempuan di luar sana yang ingin sihat, yang ingin kekal sihat, dan ataupun ingin memperbaiki kesihatan tu, agar dapat menambahkan lagi amal ibadah kita, agar dapat kita beraktiviti bersama keluarga, atau dapat kita mengejar lagi impian kita semasa ada umur sihat ni lagi. Dan juga agar kita dapat juga bantu orang-orang di luar sana, okay. Dan juga secara tak langsung, bila kita gunakan, kita konsum, atau kita konsisten menggunakan produk kesihatan Pati Ajwa ni, jiwa kita rasa cinta kita lebih lagi kepada Rasulullah SAW, atas anugerah kurma Ajwa itu sendiri, kepada baginda dan juga kepada umat baginda. Dan juga keistimewaan yang ada pada kurma Ajwa ni sangat besar. Dan juga di samping tu, kita akan rasa rindu kita kepada Allah SWT atas sayangnya Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi macam-macam kelebihan dan anugerah yang diberikan.
Boleh, boleh. Okey, baik. Dan bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan perempuan di luar sana dengan melalui produk tadi, produk kesihatan Parti Kurma Ajwa. Dan sekiranya tuan-tuan nak tahu uh, maklumat tentang produk kesihatan ni, boleh PM kami, DM kami, dan kita akan kongsikan infonya secara percuma. Dan juga kalau tuan-tuan perempuan di luar sana kenal sesiapa yang nak dibantu, sharekan link di bawah ni, insyaAllah kita akan bantu sama-sama, dan free of charge, tak ada, info tu percuma saja. Dan kalau tuan-tuan berminat tu, boleh PM kami, DM kami, kita akan kongsikan apakah tawaran istimewa yang kita nak beri kepada tuan-tuan perempuan di luar sana. Boleh, boleh. Dan kita ada bagi e-gift, kita ada bagi percuma, kita bagi diskaun, kita bagi uh, free postage, dan juga kita ada bagi e-book percuma. Boleh, boleh. Okey, baik. Jangan lupa PM kami, dia kami, kita akan kongsikan apa tawaran yang kita nak bagi. Okey, baik. Berbalik pada perkongsian kita hari ini, iaitu saya kongsikan dengan tajuk pertama, iaitu berkenaan dengan
Okey, baik. Yang kedua, yang kedua ialah apa ni, kita kena fahami customer kita. Kita kena fahami pelanggan kita tu. Itu tips yang kedua. Macam mana kita nak fahami pelanggan kita? Dia macam anggap macam kita ada kawan kan. Siapa kat sini ada kawan ya. Ada kawan lama, kawan sekolah, kawan jiran yang lama, macam itulah jadi dia macam um, macam kawan. Kita perlu kita macam itu juga dengan pelanggan. Kita perlu mengenali pelanggan tu. Dia ada proses dia sebenarnya dan saya ada sharekan sebelum ni dekat FB Live saya sebelum ni video-video tentang database, tentang pelanggan, customer, proses-proses secara ringkas macam mana kita nak daripada satu proses mengenali pelanggan ni kepada proses kedua sampai ke proses ketiga. Dia macam dia pertama kita tahu demografik dia, di mana dia tinggal semua tu. Yang kedua kita tahu macam mana apa psikologi yang dia suka, apa yang yang contoh hobi dia apa. Jadi kita kena tahu. Yang ketiga ialah dia more kepada impian dia lah. Macam contoh kalau digunakan kita digunakan produk kesihatan ni, apa impian dia? Proses ketiga tadi apakah impian dia? Impian dia kalau nak nampak sihat sentiasa insya-Allah. Itu yang penting. Supaya dapat menggembirakan orang keliling, dapat dia menggembirakan juga orang keliling bila dah sihat sejahtera tu, macam tu. Jadi itulah kadang-kadang impian orang ataupun dia nak sihat macam contoh dijadikan idola artis-artis ke, ustaz-ustaz di luar sana ke, ulama-ulama gitu. Jadi itu impian, itu step yang ketiga yang saya dah kongsikan dia punya proses secara ringkas. Kita boleh tengok, boleh rujuk pada video-video saya yang sesudah yang berkaitan tentang database dan juga pelanggan. Boleh? Okey, balik. Berbalik pada topik kedua tadi, fahami pelanggan kita ni. Kita kena ingat nama pelanggan ni, apa keperluan dia, apa do or don't dia, apa yang dia suka, apa dia suka, bagaimana status keuangan dia. Ini yang tadi tu proses-proses tadi bukan database tu kita collect nama, email, nombor handphone dah cukup sekat tu je. Dia ada proses kedua pula yang kita kena kenal pasti dia punya background. Kita kena macam kawan tadi lah, kita kenal kawan kita, kawan lama kita kan. Sebenarnya bersejarah dia macam mana dia dengan kita, perangai dia, family dia, pekerjaan dia, kemudian apa yang dia suka waktu sekarang. Macam tu proses-proses dia. Macam mana kita proses kita dengan kawan kita hingga menjadikan kawan kita akrab dengan kita, jadi kawan status kawan lama. Itu dengan pelanggan. Dari pelanggan baru kepada pelanggan VVIP. Macam tu. Itulah lebih kurang proses dia. Sesuai macam proses kita dengan kawan-kawan lama kita lah. Dan juga apa ni, bila kita tahu benda-benda ni, kita akan lebih fokus sebenarnya. Bila setiap kali kalau contohnya kelebihannya bila kita lebih fokus ni, kita tahu kehendak pasaran bisnes kita tu dengan pelanggan macam mana. Bila kita ada database tadi lah, database level 1, level 2 dan level 3. Macam tu maksud saya. Jadi bila kita kumpulkan satu sistem jadi kita tahu, bila kita nak buat kempen ni, ni kita listkan orang-orang macam ni. Kalau kita nak kempen upsell produk-produk baru, orang-orang macam ni pendapatan dia. Macam itulah. Dia ada sistem yang kita perlu ada, dan ini perlukan ilmu yang mana nanti kita kenal pasti lebih lagi pelanggan kita ni. Itu yang kita fahami pelanggan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita kena bila ada feedback pelanggan, kita kena kata orang kena respon, kita kena ambil perhatian betul-betul. Contohnya macam ni, seperti yang mana saya ceritakan sebelum ni kan dalam bisnes kita kena ada proses yang iaitu bila pelanggan membeli, kita bagi dia produk tu, kita offer free gift dengan syarat dia isi form survey kita. Maknanya kita nakkan maklum balas tentang produk ni dan juga bisnes kita ni, macam mana perkhidmatan dia okey tak okey ke, macam mana apa yang dia suka, apa tak suka. Jadi daripada feedback tu tadi, feedback tu dan macam saya belajar sebelum ni dan juga saya bermentorkan bisnes ni, feedback tu is gold katanya. Feedback tu is gold. Jadi kita kena sama ada feedback tu baik ataupun tak baik, kita kena ambil serius. Macam contoh, macam kita ni suka ambil feedback yang baik aja, yang tak baik kita tak layan. Kita tinggalkan, kita tak mau sebenarnya. Pasal apa? Dua-dua kita kena ambil kira. Kenapa saya cakap begini? Sebelum ni saya dah kongsikan satu video daripada Bill Gates. Salah satu pada attitude dia suka dengar
respon orang yang negatif terhadap produk dia. Bukan apa, kata dia, dia dapat, kata orang, tambah valuekan lagi, upgradekan lagi produk tu supaya dapat betulkan lagi produk tu supaya orang-orang yang negatif tadi akan menjadi customer dia. Secara tak langsung dia dapat besarkan lagi apa tu, scope ataupun pelanggan-pelanggan ni, dia dapat tambahkan lagi database pelanggan dia lah. Itu yang saya kongsikan video tentang Bill Gates, salah satu pada attitude dia berbisnes yang kita harus fikir-fikirkan untuk kita jadikan sebagai attitude untuk kita bila berbisnes lah. Dan juga apa ni, uh, uh, kenapa penting kita, bila bercakap kita kena ambil maklum balas ni, terutama pelanggan-pelanggan yang negatif ni, kerana uh, kalau lah katakan kita tidak kita sebenarnya macam ni, kita tak tahu sejauh mana pelanggan yang tak berpuas hati dengan kita ni. Bila kita abaikan dia, bila dia komplain kita tak dengar, kita tahu sejauh mana dia boleh bertindak sebenarnya. Kadang-kadang dia boleh memburukkan produk kita daripada platform yang dia ada sendirilah. Dia boleh burukkan. Jadi kita tak sedar. Di samping kita nak bina produk kita kepada lebih tinggi, lebih baik, jadi rupanya ada orang-orang yang tak puas hati ni mengutuk kita dari belakang. Memang branding kita tu akan popular, akan naik, tapi tinggal lagi sebenarnya tak sedap lah dia jadi macam buah yang ada busuk. Jadi ada sikit busuk kat belakang tepi ke, bahagian atas ke, bahagian dalam. Jadi buah tu tak tamat cantik lah. Jadi seperti yang saya cakap tadi, kita kena liftkan customer tu dalam keadaan dia positif sebenarnya. Dan juga apa ni, apa itu yang saya tekankan tadi, pentingnya kita inilah kita ambil maklum balas, kita pastikan kita sentiasa berinteraksi dengan customer ni supaya customer tu dalam keadaan positif. Itulah. Dan juga yang keempat ialah uh, uh, kita kena, kata orang, kena, bila kita dah ada database, kita kena pasti kita kena berhubung sentiasa dengan pelanggan kita ni. Contohnya macam mana saya ceritakan sebelum ni kan, berkenaan dengan database ni. Bila kita klien yang, contoh klien yang beli, kita kumpulkan satu database. Klien yang tak beli tapi just nak tahu produk, kita kumpulkan satu database. Jadi bila ada dua database, dari situ kita massage, kita kata orang, kita share apa-apa informasi tentang perniagaan kita dengan cara tak langsung. Nanti dua-dua pelanggan ni tadi, dia akan jadi, kata orang, jadi dekat dengan kita. Database yang pertama tu, bila dia dah beli, dia dah kenal produk kita, bila kita massage dia ataupun kita, bukan urut tau, kita macam kita share, kita sentiasa keep in touch, kita tanya khabar, kita contact lah, engage dengan dia. Daripada dia beli, dia akan terus membeli, kekal membeli, dan juga mungkin dia akan beli lebih banyak. Itu untuk database yang pertama. Kepada database yang kedua yang kita kumpulkan, yang tak membeli tapi sekadar nak tahu produk, kita share juga apa-apa benda-benda maklumat yang baik yang berkaitan dengan produk kita, tapi kita tak menjual kita share saja kebaikan. Kita share jurnal, artikel yang bukti-bukti menunjukkan produk kita ni memang popular di luar sana, memang dah jadi testimoni banyak sangat dah. Bukan saja dari segi perubatan, malah secara individu kita kongsikan saja. Jadi pelanggan yang tak membeli ni, dia akan sikit sebanyak dia akan tertarik, dia akan start rasa percaya, trust pada produk kita, dan dia akan rasa timbul, dia akan mencuba produk itu. At the end dia akan beli juga. Jadi saya tak langsung dua-dua database ni boleh meningkatkan kita punya jualan tadilah. Dan dia berkait dengan poin yang keempat tadi, iaitu kita sentiasa engage, kita berhubung dengan pelanggan kita ni supaya dia menjadi pelanggan setia lah. Dan secara langsung pelanggan setia ni nanti kita boleh pergi ke another fasa, iaitu kita offer dia jadi dropship kita, agent kita, stokis kita. Begitulah prosesnya. Boleh? Okey, baik. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir saya rasa ialah kita kena bina trust, kepercayaan kepada pelanggan kita ni. Kita kena sentiasa bina pelanggan kepercayaan kepada pelanggan kita ni. Dia macam ni, kita tahu bila kita berbisnes sebenarnya bukan saja nak untung, bukan nak kau untung saja semata. Kita kena, kata orang, keutamaan kita, macam saya, keutamaan saya ialah untuk membantu tuan-tuan perempuan di luar sana agar dapat baiki lagi kesihatan, agar sihat.
supaya ada impian-impian yang lain yang ingin dicapai lah. Kalau tuan perempuan nak menambah ibadat ke, impian ingin melancong, impian sihat, boleh buat macam-macam macam tu. Kita bantu melalui produk kesihatan tadi lah. Jadi dengan sebab kita membantu tadi, kita menyelesaikan masalah pelanggan kita, dan juga bila pelanggan tu beli, dia dah ada trust kepada kita secara langsung. Dia trust tadi, dia akan membantu kita generate income pula. Apa ni, kita boleh kaut keuntungan dari situ. Inilah win-win situation. Boleh. Dan juga apa ni, kita jangan ingat kita bina kepercayaan, nak bina kepercayaan tu dengan hanya kita tunjukkan jenama produk kita saja, packaging kita cantik, ataupun promosi kita hebat. Bukan ya, itu hanya kata orang sebahagian saja daripada proses kita nak bina kepercayaan kepada pelanggan. Tapi yang sebenarnya ialah cara kita engage dengan pelanggan tu, cara kita bantu pelanggan tu, itu lebih penting pada pandangan saya. Boleh? Okey, baik tuan-tuan dan sekalian. Itu saja yang saya nak kongsikan untuk topik satu ni. Moga-moga perkongsian saya ni uh, apa ni bermanfaat kepada tuan-tuan perempuan di luar sana. Andai kata tuan-tuan perempuan rasa benda ni bermanfaat dan ingin dikongsikan dengan orang-orang lain di luar sana, ataupun kenal sesiapa yang rasa ilmu ni bermanfaat, kongsikan juga. Moga-moga sebab dari perkongsian tu kita mendapat pahala, dan juga moga-moga pahala tu berpanjangan, insya-Allah. Boleh? Okey, baik. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu peluang kita nak bantu orang luar sana, produk yang saya jual ni, produk ni. Dan juga apa ni, uh, bila bercakap pasal dropship kami ni, uh, insyaAllah produk ni mudah terjual, akan ada repeat order. Kemudian di samping tu kita tak ada kontrak, produk dropship kami tak ada kontrak, tak ada target sales lah sebenarnya. Dan tapi dalam tekanan tak ada target sale tu, tak bermakna kita boleh join dan buat secara santai, nak buat tak buat. Kita ada prinsip sebenarnya, dalam Islam dia ada prinsip menjada wajada, siapa berusaha pasti berjaya. Jadi kita kena berusaha, macam mana kita kena berusaha, kita kena tambahkan ilmu kita, dan juga kita kena itulah, tingkatkan ekonomi kita, insyaAllah, diri kita dan juga keluarga kita. Boleh? Okey, baik. Dan di sebelah kami, di sebelah kami, apa yang kami bantu ialah kami sediakan bahan pemasaran. Bahan pemasaran tu kami berikan percuma lah, maknanya macam video, image pelanggan yang dah membeli dengan kami, copywriting, semua tu kita sediakan. Dan juga di samping tu training kita bagi, apa ni, sesi coaching, kita bagi dalam bentuk Zoom, bukan sesi coaching one to one. Kita bagi Zoom dalam bentuk satu grup, tapi hari-hari yang berbeza lah. Dan juga
uh, apa dalam training tu macam-macam kita buat biasanya. Kita bagi macam perkongsian, kita kongsi panduan, kita bagi tips tentang social media ni ataupun pemasaran agar kita dapat kita orang fokuskan lagi penjualan pada produk kita tu. Dan juga bukan setakat tu, grup support pun kita sediakan lah. Jadi dropship kami ni boleh join dalam grup-grup ni, macam grup Facebook group, WhatsApp group, apa ni, Telegram group, yang mana bila dah join grup-grup ni nanti tuan-tuan perempuan dalam macam lagi perkongsian lah kita buat. Boleh? Okey, baik. Dan di samping tu juga kita bagi reward kepada tuan-tuan perempuan yang berjaya capai target yang kita nakkan. Maksudnya secara bulanan kita setkan satu target, tuan-tuan perempuan berjaya sebagai dropship berjaya capai, dapat bonus tu lah. Dan juga maknanya siapa yang dapat bonus tu dia dapat dua pendapatan. Satu, bonus pada target sales yang kita buat secara bulanan tu. Yang kedua ialah commission individu yang perempuan dapat. Boleh? Okey, baik. Sekiranya tuan-tuan perempuan berminat, jangan lupa PM kami, DM kami akan bagi dia punya details dan juga anda kata tuan perempuan kenal siapa di luar sana yang nak dibantu, mana adik-beradik ke, apa ni, jiran tetangga, kawan-kawan lama, apa ni, kawan-kawan dalam grup ataupun apa saudara mara yang ingin dibantu, boleh sharekan, nanti kita akan bantu sama, insyaAllah. Boleh? Okey, baik. Itu tadi perkongsian saya yang kedua berkenaan dengan peluang perniagaan atau peluang pendapatan bersama kami. Dan saya teruskan kepada perkongsian saya yang ke Okey, baik, itu tadi perkongsian saya yang ketiga berkenaan dengan kajian sertifik rumah daripada 1MD jadi ini mereka tu dekat luar negara berpusat di Amerika sana tentang hasiat kurma dan banyak juga hasiat ataupun penyakit lain yang dikongsikan untuk pengetahuan kita bersama-sama lah dan juga saya teruskan kepada perkongsian saya yang ketiga
iaitu peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana berkenaan dengan COVID-19 ni. Antara perkara yang ada relevan dengan COVID-19 ni yang saya kongsikan iaitu daripada infografik. Okey, baik tuan-tuan dan sekalian, itu saja yang saya nak kongsikan untuk pagi ni. Moga-moga perkongsian saya tadi daripada yang pertama, kedua, ketiga dan keempat ini memberikanlah sedikit manfaat kepada tuan-tuan perempuan di luar sana. Dan sekiranya lah tuan-tuan perempuan rasa perkongsian ni memang ada manfaatnya, jangan lupalah ajakkan kawan tu, kongsikan, penuh like kita punya Tamar ni, ataupun join kita punya grup nasihat. Kita ada offer, kita ada bagi sebenarnya, bukan offer, kita bagi e-book percuma. Jadi join lah, tak ada masalah, supaya kita kata orang kita tambahkan ilmu kita. Kita daripada kita tak tahu jadi kita tahu, kita tahu kita berjaga-jaga. Boleh. Okey, baik, itu saja yang saya kongsikan pada pagi ni. Kepada tuan-tuan yang baru saja mengikuti webinar saya ni, jangan lupa boleh tengok semula nanti bila dia dah diupload oleh dalam video list saya yang pertama tadi. Dan juga andai kata kepada tuan-tuan perempuan yang uh, telah mengikuti webinar saya daripada awal tadi sampai kepada nak penghujung ni secara konsisten, committed, saya ucapkan banyak terima kasih atas committed dan konsisten tuan-tuan puan. Moga-moga ini memberikan manfaat kita bersama-sama. Boleh. Okey, baik. Seperti biasa, sebelum saya mengakhiri webinar saya ingin memberi pesan untuk diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana. Marilah kita sama-sama kita tingkatkan kesihatan, ataupun kita menjaga kesihatan diri kita, kesihatan ahli keluarga kita, dan juga orang-orang di sekitar kita, dengan kita mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, agar kita dapat memutuskan jangkitan rantaian COVID-19 secepat yang boleh, agar kita dapat beraktiviti seperti biasa. Kita boleh melancong, kita boleh macam aktiviti sebenarnya kita boleh buat, insyaAllah yang berfaedah. Dan juga kita boleh pergi ke masjid pun, kita boleh pergi surau, tak ada masalah lah. Baik. Dan juga di samping kita berusaha, kita berdoa, kita bertawakal, dan juga semoga Allah memberi kita kekuatan untuk kita mengharungi cubaan ni, dugaan ni, musibah ni, ujian ni bersama-sama. Dan jangan lupa kepada Allah lah kita berserah. Boleh. Okey, baik, itu saja yang saya nak kongsikan pagi ni. Saya akhiri webinar saya. Sebelum tu kita jumpa lagi insya-Allah pada besok pada waktu yang sama. Dan andai kata saya ada urusan di luar yang tak dapat dielakkan, kita akan tundakan webinar kita pada hari yang sama. Masa dia berbeza, biasanya kita buat malam, dan seperti biasa pukul 9 malam insya-Allah. Dan jangan lupa saya akan upkan poster ni kalau ada bila ada FB tertunda nanti insya-Allah. Boleh. Okey, baik, itu saja untuk hari ini. Saya akhiri webinar saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe. Kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda untuk elakkan isu kolesterol tinggi, untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit
kronik. Produk kesihatan Parti Ajwa, sehat dan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.